salam sejahtera semua. Hari ini Cikgu Shirley nak tunjukkan macam mana kita boleh create awesome lesson gunakan mobile phone. Okey, jadi mula-mula ini ialah handphone saya. Pergi ke Google. Okey, lepas ni dekat sini typekan awesome teacher. Okey, macam mana kita boleh create lesson gunakan awesome teacher. Okey, jadi typekan awesome teacher. Okey, Google Chrome. Okey, jadi dekat atas ni kita boleh pilih, klikkan log masuk. Bagi cikgu yang first time masuk, kena create account, Google account dulu. Okey, contoh dia macam saya sudah ada account saya. Okey, lepas tu saya akan, kalau saya tekan, dia akan terus masuk ke profil saya. Okey, jadi dekat sini bagi cikgu yang baru gunakan, kena edit profile, clear edit profile. Okey, masukkan semua maklumat yang diperlukan termasuk nombor account. Okay, sebab semua benda ni sangat penting nanti untuk awesome masukkan duit ke dalam akaun kita. Okay, saya baru buat awesome selama 6 bulan. Mula masa MCO sebab kita tak boleh pergi ke mana-mana. Okay, jadi saya baru buat 6 bulan dan saya sudah ada 600 lebih followers. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Okay, bagi cikgu yang first time buat, masukkan edit profile. Semua dah masukkan, nombor account dah betul. Seterusnya, kita pergi ke home. Okay, jadi saya tekan terangkan. Okay, home. Dekat sini, mula-mula kita nampak dekat sini ialah new post. Okay, jadi dekat new post ni, okay, ni ialah lesson yang kita telah buat. Okay, dekat sini kita boleh pilihkan 3 jenis. Satu ialah masukkan teks. Okay, contoh dia, jom belajar. Okay, ataupun true, false, ataupun ABC. Kenapa nak buat pause? Bila kita nak buat pause? Okay, kita buat pause lepas kita dah create lesson kita. Okay, untuk ingatkan pelajar, untuk tunjukkan kepada pelajar tentang lesson yang kita telah buat. Okay, supaya ingatkan macam orang yang jual benda ni kan, mereka selalu kena pausekan benda mereka kan. Kena showkan benda mereka baru ada customer nak beli. Okay, seterusnya pergi ke create new lesson. Cikgu boleh rujuk kepada video di bawah ni untuk penerangan yang lebih lanjut. Okay, bagi cikgu yang nak buat, boleh gunakan refer and earn. Okay, ataupun cikgu nak jemput kawan-kawan cikgu untuk buat, cikgu boleh klikkan benda ni, refer and earn. Saya tak pernah cuba lagi untuk refer and earn. Biasanya saya develop lesson ni untuk kegunaan diri saya sebab saya akan sharekan lesson ni kepada pelajar saya nanti juga sebagai kerja rumah tambahan. Okey, seterusnya pilihkan tingkatan, sekolah yang kita nak, tingkatan berapa kita nak. Dekat sini ada banyak subjek yang cikgu boleh pilih. Okey, contoh dia saya akan pilih bahasa English. Okey, jadi untuk tingkatan 1 ini telah topik yang telah disusun dan sentiasa dikemas kini mengikut silibus yang terkini. Jadi macam mana nak buat, saya akan rujuk kepada buku teks ataupun buku rujukan sebelum create lesson saya. Jadi soalan yang saya bina ni biasanya saya akan gunakan soalan sendiri. Okey, ataupun cikgu mungkin boleh ubah soalan daripada soalan daripada buku rujukan. Okey, seterusnya masukkan gambar. Saya cadangkan cikgu-cikgu gunakan gambar yang kita save dalam handphone. Kenapa tak boleh guna gambar dalam laptop? Okey, sebab gambar dari Google ni apabila dia masuk ke dalam laptop, saiz dia akan jadi kecil. Itulah sebab dia kenapa editor selalu komen blur image, change the blur image. Sebab gambar tak jelas. Jadi kalau nak gunakan gambar, nak masukkan gambar, saya akan gunakan gambar dalam handphone. Dan pastikan resolusi kita pilih itu ialah 500 times 500, at least 500 times 500. Okey, jadi masukkan lesson cover kita. Okey, untuk tajuk dia pun kita kena masukkan. Okey, description ni dia telah diberikan. Seelok-eloknya kita gunakan skema yang telah diberikan. Contoh dia dekat sini dia akan tuliskan through these lessons. Okey, kalau kita bina subjek bahasa Melayu, dia akan tulis dalam bahasa Melayu. Kalau kita bina subjek bahasa Cina, dia akan tulis dalam bahasa Cina. Through this lesson, students will be able to. Okey, jadi seharusnya cikgu masukkan topik, subtopik. Okey, dan lebih penerangan lebih lanjut lagi tentang apa yang pelajar-pelajar akan belajar dalam lesson kita nanti.
Okey, seterusnya kita tekan create. Okey, jadi sekarang ni dia tak boleh create sebab saya tak masukkan tajuk. Jadi kita boleh typekan tajuk apa yang kita nak. Okey, mungkin simple past tense. Okay, next, create content. Okay, create content dia ada dua pilihan. Biasanya kita akan masukkan nota dulu. Lepas tu baru bagi quiz exercise. Jadi dekat nota ni, kita harus mulakan dengan title. Jadi masukkan tajuk dia. Okey, masukkan tajuk dulu. Tajuk apa yang kita nak letak. Okey, seterusnya kita boleh pilihkan title. Seterusnya kita masukkan tajuk kita. Dan dekat sini ada beberapa jenis nota. Contoh nota yang kita boleh buat. Okey, kita boleh masukkan teks, definition. Kalau kita nak terangkan definisi. Ataupun video kita. Okey, bullet points. Dan sebagainya. Okey, kenapa saya nak bina Awesome ni? Awesome ni nanti saya akan gunakan sebagai kerja rumah tambahan kepada pelajar saja. Sebab saya lebih faham tentang silibus. Okey, dan saya boleh sharekan kepada pelajar saya nanti sebagai kerja rumah tambahan mereka. Okey, jadi untuk pelajar, setiap hari mereka ada 3 kali percubaan. Okey. Jadi kita tak boleh nak paksa semua pelajar gunakan apps kita ni. Okey, kalau bagi pelajar yang ada kemampuan, mereka boleh gunakan sebagai latihan tambahan. Okey, jadi seterusnya kita boleh add image. Okey, masukkan description. Okey, page nombor 2 saya akan buat latihan. Jadi dekat sini masukkan tajuk dia. Okay, yang ni untuk single answer. Jadi kita kena pilihkan instruction. Okay, yang ni seterusnya kita boleh view all pages. Okay, muka surat yang telah kita bina. Okay, kita harus bina dalam muka surat 10 hingga 15 muka surat. Tak boleh pendek sangat. 3 muka surat akan di reject sebab pendek sangat. Okay, yang ni 3 muka surat saja dia akan reject. Okey, jadi sebelum kita publish kerja kita, kita harus semak semula kerja kita kat laptop. Bagi saya akan semak semula sebab editor untuk Awesome Media dia sangat titik beratkan layout, kesalahan dari segi bahasa dan sebagainya. Okay, saya pun baru dapat satu komen, dia suruh saya perbaikikan muka surat 9. Okay, jadi kalau kita tengok layout kat sini, okay, ni okey. Mana satu rasanya yang tak okey? Yes, betul. Muka surat ni tak okey. Okay, jadi macam mana saya nak tukarkan layout kat sini? Okay, sebab yang ni dia ada extra space. Comment editor saya pun dia kata ada extra space kat sini. Jadi dia suruh saya edit dulu. Okay, jadi kita pergi ke muka surat okay, yang ada problem kat sini, muka surat 9. Okay, jadi editor ni dia sangat pentingkan layout dengan kesalahan. Okay, paling penting untuk layout ni dengan gambar yang tak jelas. Okay, jadi yang ni apa yang dia cakap ni. Okay, as a soft reminder, only the first approved lesson in a particular chapter will be given. Hence, please avoid any mistake while you are creating your lesson. Okay, jadi yang ni kalau kita ada masalah kita ketikkan. Okay, yang ada highlight kat sini maksud dia yang ada problem lah ni. Okay, erase the extra space below the question. Okay, yang ni saya pun dulu tak tahulah nak buat macam mana. Kenapa asyik kena. Okay, jadi kita boleh buatkan kat sini. Yang ni pun saya explore sangat lama macam mana nak buang extra space ni. Jadi kita klikkan pada border. Dia akan keluar anak panah 2 arrow ni. Kita dragkan. Lepas tu kita letak kat sini. Kita pergi delete. Yang ni pun saya kena explore. Kita kena explore sampai nanti dekat preview. Tak keluar space. Jadi kita kena pergi ke sini. Kita cuba tarikkan. Kita scrollkan. Yang ni kita scrollkan up and down sampai dia tak ada space. Okay, dan dekat sini kita tekan delete. Okay, cuba pergi ke preview muka surat 9. Okey ke tak? Okay, view all pages.
Rasanya dah okey kan? Okay, jadi dia punya extra space kat bawah ni dia dah buangkan. Okay, jadi kita dah penuhi permintaan daripada editor ni. Okay, kalau dah siap, okay, tadi dah kena komen ni, kita boleh publish. Jadi pastikan, okay, untuk editor Awesome ni dia sangat pentingkan ruang kat sini, layout dia, pastikan soalan ni, okay, kat bawah dia tak ada ruang yang berlebihan. Sebab ini adalah Awesome. Ini adalah educational apps untuk pelajar. Okay, navigate your lesson. Lupa nak tekan benda ni sebab selepas kita dah tengok semua benda betul ni, kita kena klikkan kat sini. Jadi kita boleh design lesson gunakan mobile phone. Tapi kena check semula layout kita pada, okay, kita kena check semula layout kita pada laptop. Jadi maksudnya kena gunakan mobile phone. Okay, mobile phone tu mungkin kita sambil makan tu, kita boleh create lesson kita. Okay, lepas tu kita check semula ada masalah ke tak ada. Okay, jadi ini cara yang pantas untuk review lesson kita. Okay, kalau dah tak ada masalah, kita boleh click here to done preview. Okay, now you can submit to publish. Kita tekan publish. Lepas tu kita kena tekan semua benda ni. Okay, jadi masalah yang biasa saya hadapi ialah blurry image. Tadi saya dah terangkan blurry image tu kita boleh guna save gambar dalam mobile phone. Sebab gambar yang di save terus dalam laptop ni nanti dia jadi tak jelas. Dan kena pilih resolution yang tinggi. Okay, close. Harap-harap editor boleh approve lah lesson saya ni. Okay, di sini saja perkongsian saya untuk hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya.